Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala masih panjangkan umur kita, dapat sekali lagi kita masuk ke dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan yang dikenali sebagai bulan puasa oleh orang-orang Melayu di kawasan Nusantara kita. Sebenarnya pandangan yang memanggil bulan Ramadan dengan bulan puasa itu tidaklah tepat, kerana Ramadan ini bukan sekadar puasa, ia juga adalah bulan ibadat. Dia juga adalah bulan infak, bulan sedekah, bulan waqaf, bulan Al-Quranul Karim. Ia bulan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, apabila menjelang sahaja Ramadan, maka masyarakat kita berlumba-lumba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya ialah dengan tadarus, tilawah dan sebagainya yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Ada masjid-masjid surau pada masa sebelum musim wabak COVID-19 ini yang telah memanggil imam-imam yang daripada berbagai-bagai negeri dan negara untuk menjadi imam dengan alunan suara mereka yang merdu demi untuk memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Jamaah di surau dan masjid buat halaqah Al-Quran, tadarus Al-Quran. Mereka berlumba-lumba untuk mengkhatamkan Al-Quran. Jadi tazkirah kita pada kali ini, kita nak bicarakan sebenarnya apa niat anda ketika membaca Al-Quranul Karim. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, na'udzubillah, anda kata kalau niat kita membaca Al-Quran itu kerana nak meniru orang sahaja. Sebab surah lain baca Quran, kita mesti baca Quran. Ataupun kita baca Quran supaya kita dapat pamerkan kegigihan kita untuk beribadat. Kena tunjuklah bro, orang lain khatam, takkan kita tak khatam. Na'udzubillah. Riak, ada unsur-unsur riak, ada unsur-unsur menunjuk-nunjuk. Na'udzubillah. Ataupun ada orang kata, saya baca Quran ni nak bagi tahu ke orang, saya qari. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Ini niat-niat yang tidak perlu ada dalam hati manusia ketika membaca Al-Quran. Sebenarnya kebanyakan daripada kita, alhamdulillah, niat mereka hanyalah satu, iaitu mencari ujur pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Tanyalah makcik yang baca Quran, makcik Kiyah ke, makcik Timah ke, makcik Kiyah akan kata, makcik baca Quran nak pahala lah ustaz, kata makcik Kiyah. Tanya Pak Yuk kata, teman baca Quran nak pahala lah ustaz, dan sebagainya. Sebenarnya ada beberapa niat yang kita nak bicarakan dalam tazkirah kita kali ini. Beberapa niat, kenapa kita baca Quran. Jadi niat-niat ni kena betulkan tuan-tuan. Dan kita kena tambah-tambah daripada satu niat nak dapat pahala saja, kita nak niat-niat yang juga bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Baik, antara niat kita yang pertama sekali ketika baca Quran, kita nak hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Niat pertama. Saya aku baca Quran kerana Allah, aku nak dapat hidayah daripada Allah bila aku baca Quran ini. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebut, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu adalah kitab yang tiada padanya keraguan. Dzalikal kitabu la raiba fi, tiada keraguan pada Al-Quranul Karim. Ia tepat, dia benar, isi kandungannya adalah benar daripada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hudan lil muttaqin. Allahu akbar. Pedoman dan petunjuk dan hidayah kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala sebut bila orang baca Quran, yahdi bihillah man ittaba'a ridwana subulas salam. Bila orang baca Quran, Allah Taala sebut bahawa Allah akan bagi hidayah bagi orang-orang yang mengikut petunjuk, orang-orang yang mencari keredaan Allah. Allah akan bagi jalan-jalan salam, jalan-jalan kesejahteraan, yakni jalan-jalan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang mencari
hidayah. Bila baca Quran, maka Allah Ta'ala akan buka jalan kebenaran. Baik itu tuan-tuan, kalau stres, kalau tuan-tuan buntu, bacalah Quran niat, ya Allah, aku baca Quran, ya Allah, kau tunjukkanlah aku jalan kebenaran. Aku tak tahu nak buat apa, ya Allah. Pekerjaan aku mungkin hilang, ya Allah. Aku tak sihat, ya Allah. Aku ni tak tahu nak pilih antara dua calon, antara Makcik Kian dengan Makcik Timah. Dua-dua aku kenan, ya Allah. Ni orang nak kahwin lagi ni. Atau ya Allah, aku ni nak bisnes ke tak bisnes, macam-macam. Maka ambil wudu, solat 2 rakaat, lepas tu baca Quran. InsyaAllah Allah akan tunjuk jalan kepada kebenaran itu, insya-Allah. Ya, minta petunjuk dalam semua perkara yang kita nak lakukan. Baik, yang keduanya, orang baca Quran ini tujuan dia ialah talabur rahmah, minta rahmat, minar rahmanir rahim, minta rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ya, orang baca Quran, ya, dia mengharapkan dengan turunnya ayat-ayat Quran itu ada tanzil ar-rahmah, ya, tanzilum minar rahmanir rahim. Allah sebut turunnya ayat Quran itu diturunkan bersama-samanya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sebut di dalam Quran, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila dibacakan Al-Quran kepada kamu, diam, dengar elok-elok, buka telinga elok-elok, diam, tenang, dengar elok. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu baginda Nabi SAW pernah bersabda dalam sepotong hadis. Nabi kata, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna ayatillah wa yatadarasunahu fiha wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyat umur rahmah wa dzakarahumullah fi man indah. Ya, Nabi SAW sebut, tidaklah sesuatu kaum itu bertemu membaca ayat-ayat Al-Quran, tadarus Al-Quran. Ya, hari ni ada isu orang tanya saya, Ustaz, boleh ke tadarus pakai grup WhatsApp? Ya, Makcik Timah ambil juzuk 1, Makcik Kiah ambil juzuk 2, Makcik Melah ambil juzuk 3. Jadi dan sebagainya sampai ni. Kemudian ujung-ujungnya kami khatam. So kata Ustaz, ada Ustaz tak bagi? Saya kata bacalah. Makcik Timah yang baca juzuk 1 dapat pahala baca juzuk 1. Ya, tapi tidaklah dapat tadarus. Dia dapat sama-sama menghayati Al-Quranul Karim. Jangan dibangkang. Kita baca serentak nak, lepas asar ni kita baca seorang juzuk, boleh. Lepas Zuhur baca seorang setengah juzuk, boleh. Kempen. Lepas tu, kalau boleh, kempen yang paling bagusnya, dan nak jalan tak boleh, nak buat grup tak boleh, baca kempen. Hari ni baca juzuk 1, pakat habis. Esok juzuk 2 lagi, bagus. Tapi kadang-kadang ada setengah orang kita ni, dia nak seronok dengan perkataan, hari ni kita 30 orang baca seorang 1 juzuk, dah khatam. Jadi pahala khatam itu tak dapatlah. Sebab apa? Kita baca seorang 1 juzuk, tapi pahala baca tetap dapat. Bacalah. Ya, jadi bacalah. Walaupun kita hanya membaca 1 juzuk dan tadarusnya tak dapatlah. Sebab tadarus ni maknanya seorang baca, seorang dengar. Ataupun seorang baca, yang lain dengar dan membetulkan. Tak dapat. Tapi kempen untuk tadarus, untuk baca Quran itu berjalan, insya-Allah. Ya. Sebab itu orang yang baca Quran, insya-Allah bila berkumpul ramai-ramai dalam rumah, suami baca, isteri baca, anak-anak baca Quran, maka rumah tersebut akan diturunkan rahmat dan berkat oleh Allah. Kenapa rumah kita besar, rumah kita indah, tapi dalam rumah tak bahagia? Suami isteri asyik bercakaran, anak-anak rasa tak best duduk dalam rumah. Kerana rahmat Allah tidak turun di dalam rumah tersebut. Yang turun hanyalah syaitan. Yang turun adalah iblis, jin dan sebagainya. Lepas tu mana-mana rumah yang tak baca Quran, syaitan akan duduk dalam rumah tersebut. Na'udzubillah. Lepas tu niat untuk baca Quran ni untuk rahmat. Jadi kalau ada orang datang, Ustaz, rumah saya ni keras. Saya pernah ada orang datang cerita, dia kata rumah ni keras. Saya kata memang rumah buat daripada simen memang keras. Rumah buat daripada batu memang keras. Tu lain. Isteri tak dengar cakap, anak gaduh dan sebagainya. Itu menunjukkan bahawa rumah itu tidak ada rahmah dan sakinah.
Ya, rahmat dan sakinah Allah turunkan bila kita baca Quran. Niat, ya Allah, kami baca Quran ni macam orang kampung buat betul. Orang kampung ni kadang-kadang dia tak pandai cari dalil. Dia ikut tok nenek buat. Tok nenek kalau pindah rumah baru, dia akan panggil orang kampung ramai-ramai baca Yasin. Niat supaya selamat. Doa selamat tu je orang kampung. Jangan komplain pula. Betul lah tu. Cuma orang kampung dia baca satu surah saja. Jadi tak apalah, orang kampung datang bila kita pindah rumah, baca satu surah. Yang surah baki, kita anak-anak lah baca. Habis khatam satu Quran, insya-Allah turun rahmat daripada Allah di atas rumah tersebut. Yang salah, condemn. Ada orang suka condemn. Orang baca Yasin, dia kata, mana ada dalil pindah rumah, masuk rumah, baca Yasin. Tak ada bid'ah. Tak bid'ah. Ya, sebab kita mengharapkan rahmat daripada Allah turun pada satu rumah yang dibacakan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Yasin kan Quran, Yasin qalbul Quran. Baik, kemudian tujuan kita baca Quran lagi ialah munajat kepada Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Ya, munajat ni apa makna tuan-tuan sidang penonton? Iaitu kita ni berdoa, kita minta kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis surah Al-Fatihah, ya, kata Allah Ta'ala, qasamtu, ya, as-salah baini wa baina abdi nisfain. Aku bahagikan salat itu antara aku dengan hamba aku dua bahagian. Ya abdi ma sa'al. Fa idza qala al-abdu alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah kata bila hamba aku sebut alhamdulillahi rabbil alamin, lalu Allah jawab apa? Hamidani abdi. Tengok hamba aku sedang memuji aku. Jadi maksudnya itulah munajat. Kita dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Di sebab itu ya, cerita ya, seorang ulama nama dia Abdullah ibni Mubarak. Dia kata, sa'altu Sufyan As-Sawri. Aku tanya pada tok guru aku, Sufyan As-Sawri. Dia kata, qultu, aku kata kat tok guru aku, ar-rajul idza qama ila as-salah. Ya? Seorang laki-laki apabila dia masuk dalam solat, dia solat. Ayu syai'in yanwi bi qira'atihi wa salatihi. Dia nak niat apa sebenarnya bila dia nak baca Quran? Dia nak niat apa? Ya? Selain daripada usalli farda, usalli sunnata, dia nak niat apa dia nak baca ayat-ayat ni? Maka jawab Sufyan As-Sawri, yanwi annahu yunaji rabbah. Dia hendaklah berniat dalam hati, dia bermunajat kepada Tuhannya. Sebab tu kadang-kadang kita ni baca Quran dalam solat, ada lintasan nak baca apa? Ada lintasan. Allahu Akbar. Lepas tu pernah sahabat Nabi mendengar Nabi baca Quran dalam sebab dalam keadaan sayu, Nabi ulang-ulang ayat Quran. Nabi kata, wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau kau azab mereka, mereka juga hamba-Mu. Nabi ulang sampai sebab. Kita tengok bagaimana imam-imam Syekh Mishari, Rashid Al-Affasi, tengok dia baca Quran. Allahu Akbar. Surah-surah yang ada ayat-ayat minta kepada Allah, dia minta, dia ulang ya Allah sampai sebab menangis-nangis dia. Kita imam-imam yang baru dilantik bulan Ramadan ni, masya-Allah ya. Alhamdulillah, tahniah kepada tuan-tuan yang baru naik pangkat menjadi imam-imam bulan Ramadan ini. Ramai yang di antara kita bukan munajat. Dia kata, ustaz, saya pergi beli banting, banner, gantung kat depan, saya baca saja. Asal ni orang Jawa ngomongnya, wis solat dah siap-siap tarawih dan. Bukan dan tuan-tuan. Ya, kita solat ni nak munajat. Lepas tu sayang kita nak baca ayat tu, kita baca ya Allah. Walaupun surah pendek, kita baca sungguh-sungguh. Sebab itu munajat. Dan kita baca munajat kita dengan Allah, setiap satu ayat itu Allah nak jawab. Lepas tu tak ada orang yang bila dia solat tarawih, dia nak habiskan dengan pantas. Macam setengah-setengah imam kampung, dia baca suratul Fatihah tu senapah, Allahu Akbar. Ini mereka tak faham kenapa dia baca Fatihah. Ya, kenapa dia baca ayat pendek tak apa, tapi munajat kan. Alhamdulillahi rabbil alamin,
Ar-Rahmanir Rahim. Allahu Akbar. Ya, dia baca segala puji-pujian itu tertentu bagi Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia maha pemurah, dia maha mengasihani. Jadi ada munajatnya dengan Allah. Dia minta dengan penuh syahdu. Kita kat belakang dengan imam ni feeling. Apa betul? Munajat. Sebab itu Nabi kata iqra'ul Quran wa antum tabku. Hendaklah kamu baca Quran dalam keadaan kamu menangis. Fa illam tabku fatabakau. Kalau kamu tak mampu menangis, paksa-paksa buatlah menangis. Saya solat di Masjid Amru Al-As di Mesir dulu berapa tahun saya duduk Mesir 5 tahun, 5 kali sambut tarawih di sana. Saya suka solat di belakang Syekh Muhammad Jibril. Syekh Muhammad Jibril ni imam Masjid Amru Al-As, bacaannya ya Allah panjangnya 1 juzuk lebih satu malam. 27 Ramadan kita khatam Al-Quran. Malam khatam beratus ribu orang datang masjid. Dia baca Allahu Akbar lambat, slow and steady, tapi jemaah tak lari. Bila dia jumpa ayat-ayat azab, dia minta, dia ulang-ulang nangis. Dia jumpa ya ayat-ayat rahmat, dia ulang doa, ya, dia ulang dalam bentuk kita dengar nada tu nada doa, ya. Nada doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dia baca doa Allahu Akbar. Ya. Dia baca. Bila cerita tentang neraka, Allahu Akbar. Nangis satu masjid, subhanallah. Kita kalau Syekh Muhammad Jibril datang, confirm menangis satu masjid. Confirm. Sebab apa? Pak Cik Gaut nangis. Pak Cik yang tak larat beri lenguh-lenguh. Pak Mat kata, lemak siapalah pagi tu imam ni. Tak tahan aku daripada tadi nak rebah dah kan. Nangis satu masjid. Silat-silat imam pun menangis juga. Imam yang imam masjid tu lah. Bukan imam Syekh Muhammad Jibril. Ya, Allahu Akbar. Jadi, kita munajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Yang terakhir pada kali ni, iaitu kita baca Quran. Niat kita ialah asy-syifa wal istishfa. Apa maksud? Kita nak buat berubat, ya, nak buat rawatan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan daripada Quran itu ayat-ayat Quran sebagai rahmah dan sebagai syifa, penawar kepada orang-orang yang beriman. Sidang penonton, ya, ulama-ulama sebut sakit ini ada sakit body, ada sakit jasad, ya, ada sakit hati, ya, ada sakit qulub dia panggil. Jadi Quran ini diturunkan oleh Allah ajaibnya syifa'u lil abdan wa syifa'u lil qulub wa syifa'u lil arwah. Allahu Akbar. Dia penawar kepada syifa penyakit badan. Ni COVID-19 ni. COVID-19 ni memanglah dia virus. Doktor bertukar lemu cari penawar dia. Kita serah pada kebijaksanaan para doktor. Dia kena gaji lah. Itu kerja doktor. Dia bidang dia. Tapi kita ni, dalam masa yang sama, kita doa. Kita baca ayat Quran. Kita letak di rumah kita tiap-tiap kali anak-anak kita balik. Kita letak air dalam bekas-bekas, ya, dalam botol, ya, kita letak. Kita suruh anak baca Yasin ramai-ramai. Kita suruh anak baca daripada juzuk 1 sampai juzuk 30. Doa, ya Allah, dengan berkat ayat Quran yang kami baca ni, kau jadikanlah penawar daripada segala penyakit badan dan penyakit roh dan penyakit hati, ya Allah. Ya Allah, kalau ada dalam badan kami COVID-19, matikanlah dia. Kalau ada dengki khianat, matikanlah dia, bersihkanlah dia, ya Allah. Doa, insya-Allah, ya, Allah Taala Maha mengetahui dan Allah Taala Maha berkuasa untuk menghidupkan hati yang mati, menyembuhkan penyakit-penyakit zahir dan batin dengan kelebihan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim ini. Sebab itu bila kita baca, ya, bila kita baca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, maka jangan lupa niat, ya Allah, saja aku baca Yasin, saja aku baca surah Baqarah ini dengan tujuan untuk syifa wal istishfa. Mudah-mudahan ia jadi penawar kepada kita bersama, zahir dan batin, hati dan jasmani. InsyaAllah, kita jumpa lagi sambungannya dalam tazkirah
Kenapa kita baca Quran sekian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.